zikir kepada Allah juga merupakan satu daripada proses untuk merasa bahagia menjadi hamba Allah dan menjadi pengikut Rasulullah, insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan pada Jai dan seluruh jawatankuasa dan paling utama perempuan yang dipilih Allah pada pagi ini untuk sama-sama kita berkongsi sedikit kesempatan-kesempatan yang Allah bekalkan. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi satu bersebab untuk kita merasa bahagia. Jadi kita masih lagi sangat merasakan bahawa kita berada di bulan terbaik, betul? Apa kalau kita kata bulan terbaik, maknanya kita nak jadi apa? Nak jadi paling baik. Sebab itu kalau kita bandingkan antara Allah kata bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah pilih menjadi bulan terbaik, termasuk tak Ramadan gagak. 4 bulan haram, 4 bulan yang dilarang untuk bergaduh, dilarang untuk buat macam-macam, betul? Maka yang terakhir kita jumpa ialah bulan Rejab, betul? Bulan Rejab satu daripada bulan Muharram, Zulhijjah. Ya, ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat bahawa sebaik-baik 4 bulan terbaik itu tidak termasuk bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan jauh lebih baik daripada 4 bulan yang baik itu. Nak bagi tahu kita ada 4 bulan yang baik yang kita kata diminta buat baik, didorong kita untuk buat baik, tetapi Allah kata tidak akan sama statusnya, tidak akan sama tarafnya dengan bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ini jauh lebih baik. Baik itu kita katakan bulan Ramadan, kalau kita kata bulan Muharram ataupun kita kata bulan-bulan lain, kita anggap dia ada yang dikatakan baik untuk nabi-nabi tertentu. Okay, contohnya kita kata kita nak bangun balik kekuatan. Nabi Musa diselamatkan daripada Firaun bulan apa? Agak-agak entahlah, tak tahu. Bulan Muharram. Okay, bulan Zulhijjah. Okay. Bulan-bulan di mana Nabi diuji atau Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya, betul? Maka walaupun ada bulan-bulan hebat itu, tetapi kita kata bulan Ramadan, maka kalau diambil perbandingan untuk kita menggambarkan bahawa bulan Ramadan ini terhebat, kata kita melihat bahawa kehebatan bulan Ramadan ini seperti hebatnya Nabi Yusuf dibandingkan dengan 12 ataupun 11 saudara-saudaranya. Itu perbandingan, nak tengok kata high class ke tak high classnya bulan Ramadan. Supaya kalau kita tak ada perasaan ini, kita tak rasa macam special. Okay, kita rasa Syawal tu lebih besar, betul? Sebab itu kuih raya dah ada sebelum puasa. Sebab nak rasa cepat ada raya, betul? Mana-mana pergi dah ada kuih raya. Loh, orang nak suruh raya cepatnya ni, betul? Sebagai penanda-penanda. Sebab kita bila tengok kuih raya, kita tak kata ini saya ini bukan kuih raya, ini saya buat hari-hari, betul? Tapi tetap namanya kuih raya. Kalau maknanya walaupun bukan dibuat kerana hari raya, tapi oleh kerana kita di bulan Ramadan, maka kuih itu tetap jadi kuih raya contohnya, betul? Maknanya nak tunjukkan besarnya pengaruh bulan Ramadan ni. Okay? Belum Ramadan, kuih raya dah melancong dah kulu-kili. Artinya bukan nak kata marah ke apa ke, dok lah. Artinya janganlah orang yang buat kuih tu kecil hati pula. Doktor ni susah lah. Dia tak berniaga, dia mana tahu strategi perniagaan. Jual awal-awal contoh. Itu terpulang kepada peniaganya. Betul? Jangan kata kecil. Bukan anti peniaga dah. Okay? Jual lah ke mana pun. Hari ni tak nampak pula kat seorang ni. Selalu mana-mana masjid dah deret dah. Jemaah belum masuk, kuih raya masuk dulu dah. Itu kan kuat. Bukan marah dan bukan nak hina ke, bukan nak salahkan ke. Jangan kecil hati pula. Jangan silap faham. Okay? Nak bagi tahu bahawa hebatnya bulan Ramadan ni. Okay, malah kita diminta berdoa sejak bila? Kalau para sahabat berdoa untuk jumpa Ramadan berapa bulan?
6 bulan sebelum datang Ramadan. Sedihnya 6 bulan selepas berlalunya Ramadan. Bahagianya nak jumpa Ramadan 6 bulan. Kita berapa? Berapa bulan? Kita diminta boleh bersebut tentang nak jumpa Ramadan bulan berapa? Bulan Rejab. 2 bulan sebelum. Ya Allah, itu aku berkati kami di bulan Rejab, ya Allah. Bulan Syaban, ya Allah. Sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya Allah. Betul? Artinya kita sudah ingat, sudah rasa, sudah gambarkan nak jumpa Ramadan dari bulan Rejab. Kenapa Allah pilih bulan Rejab? Ini kekuatan sebab kita tajuk kita ibadah kita bergantung kepada hati kita. Hebatnya tidak, ibadah kita bergantung balik pada hati. Kerana dia ada kaitannya dengan niat, ada kaitannya dengan proses dan ada kaitannya dengan hasil. Okay, sebab tu kita buat apa-apa, pertama kita ada niat, ada proses, ada hasil. Kita puasa pun begitu. Maka kita katakan apa yang kita diberitahu di bulan Rejab. Kerana wanginya Ramadan itu sudah kita rasakan ketika di bulan Rejab. Boleh nampak? Sebab itu Allah kata bulan Ramadan seperti hebatnya Yusuf dengan 11 saudaranya. Ataupun seperti matahari dengan bulan bintang-bintang. Nak tunjuk kebesarannya. Ataupun dikatakan seperti hebatnya Rasulullah dibandingkan para sahabat. Jadi maknanya bulan Ramadan itu seperti Rasulullah di kalangan ataupun dibandingkan dengan para sahabat. Nak tunjuk bahawa sangat-sangat istimewa. Jadi sangat-sangat istimewa itulah yang membuat kita rasa tamak untuk melakukan kebaikan. Tamak tak? Rasa banyak ke nak buat baiknya. Ataupun sama je. Masak, makan, masak, makan. Sama lain. Masak bulan Ramadan macam mana? Sama je. Lebih lagi ada. Nak buat bubur lah. Nak buat pecel lah. Betul? Banyak pula lah. Siapa yang makan yang lebih banyak bulan? Sorry, terlonggar pula dah. Dia macam nak jatuh. Okey dah. Jelas tak? Jelas, okey. Jadi maknanya kita kata siapa yang masak bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan biasa? Bermaknanya dia puasa apa? Puasa perut. Ni kekuatan bulan Ramadan, bulan ekonomi, bulan jimat, bulan apa kita kata, bulan untuk menjadikan kita lebih sihat. Tapi kita terbalik. Bulan Ramadan dibab. Sebab banyak makan berlebih, mak yang beli, mak yang masak. Membazir tak boleh, dosa. Dia tak tahu makan lebih itu pun dosa. Okay? Dia nampak kalau makanan dia dibuang berdosa sebab membazir. Dia terlupa makan yang tak ikut had juga membazir. Dosa, salah. Jadi akhirnya tak boleh buka mata. Apa sebab? Ngantuk. Apa sebab ngantuk? Banyak sangat makan. Sebab itu mula kita berbuka. Lepas itu dah lepas tarawih ada morek, makan lagi. Baru tidur 2-3 jam, makan lagi. Jadi akhirnya mata ni jadi begitu. Itu kita. Cara kita melayan Ramadan. Sebab itu sekali lagi kita nak bangun balik Ramadan ni paling hebat. Sebab itu Allah kaitkan Ramadan ini untuk aku. Siapa yang beribadah pahalanya tak disebut. Kalau siapa solat sendiri pahalanya 1. Siapa solat jemaah pahalanya 27. Allah sebut pahalanya berapa. Tapi siapa yang berpuasa hadiahnya berapa? Allah tak sebut. Kerana hadiah yang tidak sebut maknanya hadiahnya sangat besar. Puasa untuk aku maka akulah yang bagi hadiahnya. Bila masa Allah nak bagi hadiah? Agak-agak. Entahlah. Jadi kalau Allah yang pegang hadiahnya, kita nak jumpa Allah bila? Di mana? Tembak je lah. Takkan tak nak jumpa Allah kot. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sebab itu kita nak mendidik bahawa di jiwa kita, hati kita, supaya kita merasa kita benar-benar rasa bahagia. Kita benar-benar berada dalam suasana, dalam zon yang paling Allah muliakan.
Sebab itu puasa bukan hanya makan dan minum sahaja. Bukan menahan lapar sahaja. Kita dah nombor satu, apa tanda puasa? Tak makan. Okay? Tak makan, tak minum. Maka kalau kita merasa bahawa, sebab itu Nabi kata hujungnya apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, sampai ke akhir kita nak jumpa muttaqin. Betul? Artinya kita nak jumpa bukan nak jumpa kenyangnya. Kita nak jumpa namanya apa? Jadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa maknanya bukan orang Islam, bukan orang beriman, tapi Muslim dan paling tinggi. Ya, muttaqin. Kita kata orang yang paling bersih jiwanya. Maka balik kita semak. Setiap ibadah dimulakan dengan apa? Sebelum itu kita jumpa Ramadan bulan Rejab, betul? Kita mula jumpa Ramadan di bulan Rejab. Menyebut Ramadan di bulan Rejab. Apa ada di bulan Rejab? Ingat-ingatlah balik ada apa? Ada apa? Cakaplah. Kita dah lintas ni. Ada Isra Mi'raj. Semua orang dah lintas Isra Mi'raj. Tapi apa buah yang kita petik? Hasil dari peristiwa Isra Mi'raj. Ini kita kata ibadah kita bergantung pada hati kita. Kita rasa Ramadan tu dekat ke jauh? Kita rasa Ramadan tu besar ke kecil? Kita rasa Ramadan tu indah ke tak indah? Kita rasa, kalau kita tengok hutan ke bawah tu, rasa tengok macam mana rasa? Serabut ke, serabai ke, bahagia? Ada orang tengok hutan, tak ada benda pun ni, Allah. Betul? Tapi ada orang tengok, ya Allah, nikmatnya. Umi tu nampak pergi ke tepi tadi tu. Sebab seronok sangat dengan hutan. Orang kampung. Nampak pokok-pokok, bahagianya. Tapi anak bandar, ada apa pun, tak ada apa pun. Nampak tak? Jadi ada orang menengok Ramadan ini beza-beza. Ada orang menengoknya indah. Ada orang menengok, ya Allah penatnya lagi nak habis. Baru 3 hari, waduh 4 hari. Betul? Ada lagi 25 hari, 24 hari, 23 hari. Oh, lamanya. Betul tak? Tapi ada orang yang merasa, ya Allah cepatnya. Okay? Ada orang kata, ya kita buat tarawih. Surah buat tarawih berapa? Saja nanya, bukan nak tunggu kata warak ke tak. 8 ke 20? Oh, ada 20, ada 8. Hebat. Siapa yang buat 8? Orang muda ke orang tua? Biasanya yang buat 8 orang muda. Dia rasa umur dia panjang lagi. Okey, umur dia banyak lagi. Tapi ada orang tua juga buat 8 macam mana. Dah tak larat, letih. Betul tak? Tak salah. Ini yang penting buat. Kerana bulan ini, tarawihnya ada di bulan ini. Betul? Jadi jangan buat kerana orang lain buat. Letih lagi. Ini yang kita nak menyemak hati. Kita dah rindu Ramadan. Kita dah sebut Ramadan dari bulan Rejab. Bulan Rejab Allah jumpakan kita dengan Isra Mi'raj. Betul? Apa buah yang kita petik dari Isra Mi'raj? Untuk membolehkan kita jumpa namanya Syaban dan kita dapat jumpa namanya Ramadan. Betul? Isra Mi'raj adalah peristiwa paling apa? Paling misteri, paling hebat. Tidak ada yang dilalui, tidak ada yang dilakukan kepada nabi-nabi yang lain. Okay? Nabi Adam turun dari langit dari syurga ke bumi. Tapi Nabi Muhammad naik dari bumi jumpa Allah. Mana hebat? Nabi Adam kan Nabi Muhammad. Ini kekuatan yang kita nak pakai. Maka sekali lagi bulan Rejab Allah temukan kita untuk kita mula-mula menyebut Ramadan. Mula-mula menambah ilmu tentang Ramadan. Mula merasa aku nak jumpa Ramadan. Boleh bercita-cita nak dapat Ramadan. Nak dapat Ramadan bukan hanya sedia diri, sedia perasaan, fikiran, ilmu dan sebagainya. Okey? Kalau sebut Ramadan nak cari pakasam, nak cari empoyak, nak cari wudu, nak cari ikan kering. Oh, letih weh. Kenapa? Nanti nak sahur. Tak ada selera. Letih lagi kita. Itu maknanya nak jumpa puasa perut lah tu. Okey? Tak jumpa puasa jiwanya, puasa hati dan perasaan. Maka kekuatan yang kita
Kita nak ambil sikit je. Apa ibrah yang kita nak ambil daripada Isra' Mi'raj untuk menjadi lesen kepada kita untuk jumpa Ramadan dengan bahagia. Okay. Syarat untuk jumpa Ramadan dan Ramadannya diterima. Ramadannya dicintai. Ramadannya diberi pahala penuh. Nak markah penuh ke nak markah separuh? Yang penting pas sudah lah. Betul? Kita nak dapat distinction, dapat A campur ke, A tolak ke atau C campur. Tak kira lah, dia ada pahala. Nampak? Kita kalau boleh, kita nak dapat A campur. Ramadannya A campur. Sebab dah puluh-puluh kali Ramadan, tak tahu dapat markah apa. Boleh nampak? Jadi kali ini, kita jumpa dulu namanya Isra' Mi'raj. Berlakunya bila Isra' Mi'raj? Siang ke malam? Malam. Betul? Jadi kalau kita kata malam, malam maknanya Allah peruntukkan pada kita malam untuk ibadah. Sebab itu ada qiyamul lail yang namanya tarawih. Ada yang kita kata solat 2/3 malam. Betul? Ada namanya tahajud, ada namanya taubat, ada namanya hajat, ada namanya witir, ada namanya oh Allah. Boleh nampak? Maka ada setengah orang kata, saya bulan Ramadan saja buat tahajud. Sebab apa? Nak sahur. Hari lain tak bangkit. Susah nak bangun. Ya Allah. Betul? Maka tolong jadikan bulan Ramadan ini stesen pertama, turning point untuk kita. Selepas Ramadan, aku akan tetap buat tahajud. Aku tetap bangun malam. Kerana apa? Aku sudah dilatih sebulan. Sebulan bangun malam. Tapi sayangnya bangun malam untuk makan. Siap buat sambal lagi, siap goreng lagi, siap. Tengah malam tonteng buat jam nak goreng itu, goreng ini. Betul? Kita layan selera kita setengah mati. Nanti tak lalu makan macam mana. Sedangkan sahur cukup hanya dengan segelas susu, bukan air, susu. Di mana kita belajar minum susu? Yang diminta Allah kata minum susu terbaik? Dalam Isra' Mi'raj. Di mana Nabi jumpa susu dengan arak? Di Masjidil Aqsa. Oh, ni terlupa banyak ni. Padahal baru lalu dong. Okay? Maka kita kata pertama, kita kata Nabi dibedah. Pertama malam. Jadi malam bukan untuk tidur saja. Malam untuk ibadah. Nabi dah bagi tahu, Allah dah bagi tahu bahawa Nabi diibadahkan. Allah bercakap memerintah Jibril untuk bawa Rasulullah malam. Boleh tak agaknya bawa siang? Boleh ke tak boleh? Nabi Isa pula. Nabi Musa pergi ke Laut Merah siang ke malam? Entahlah. Nabi tak payah nak tanya banyak. Demo. Artinya banyak. Betul? Buang masa je lah. Doa. Kan gitu. Kita nak mengingatkan. Sebab kalau mak tak tahu banyak benda, dia tak boleh cerita ke anak dia. Memang kalau anak pergi sekolah kafah, mak burak tu macam mana rupanya? Entah, ustaz pun kata burak, tak tahu ceritanya. Susah jadi mak tak pandai, payah no. Betul? Maka kita ambil balik peristiwa Isra' Mi'raj kerana di situ persediaan yang kita kena ambil daripada Isra' Mi'raj untuk membolehkan kita jatuh cinta dengan Ramadan. Okay? Pertama kita kata untuk naik jumpa Allah. Padahal yang bawa tu siapa? Siapa bawa Rasulullah? Jibril. Orang hebat ke tak hebat? Jibril siapa kepada Rasulullah? Dapat. Sahabat lagi. Nabi dapat Quran dari Jibril. Maknanya Jibril itu siapa pada Rasulullah? Cikgu lah. Betul? Dia yang ajar. Betul? Makanya Jibril cikgu, Nabi murid. Betul? Sebab bulan Ramadan Jibril akan datang semak bacaannya Rasulullah. Tapi masa Isra' Mi'raj, Jibril jadi apa?
jadi pengiring. Betul? Ada apa Jibril? Pasal apa? Ada tu pasal apa? Itu ada benda apa? Betul ke tidak? Bermakna daripada orang yang besar jadi kecil. Nampak? Jadi kita nak belajar bahawa tak ada yang besar dalam dunia ni. Hari ni dia jadi besar, hari ni jadi mak, esok dia jadi apa? Jadi nenek. Oh iyalah tu. Nenek besar ke kecil? Nenek bukan tahu apa, diam je. Betul? Jadi masa mak tu orang tua tu diam je lepas. Oh tak payah cakap lagi dah. Dah puas cakap dah. Betul? Jangan sampai ada besar, sampai ada tua pun kita yang kata nak kita pandai. Anak kita dewasa, kita jadi tak pandai. Betul? Maknanya anak kita boleh memerintah, anak kita boleh bagi pendapat, anak kita boleh bagi panduan. Betul? Jadi siapa yang ibu bapa yang menderita bila dia rasa dia besar semua hidup. Anak dah besar, dah tua dah. Ya Allah. Kita ni dah 40 tahun, mak. Oh, tak payah cakap lagi. Tak payah tanya dah ganti puasa ke belum. Kita tanya lagi tak? Agak-agak. Lantak koma itu dosa koma. Jangan. Betul? Biar anak marah, tetap kita tanya. Sebab itu cuma umur 10 tahun. Tak payah tanya hari-hari apa, penat jawab. Dah solat belum? Dah semua belum? Dah asar belum? Jadi mak nak cakap je kerjanya, betul? Tapi sekali-sekali sampai saatnya kita tidak boleh banyak bercakap tapi banyak mendengar. Bila anak kita remaja, kita harus banyak mendengar dari bercakap. Dengar apa dia cakap pula. Sebab kita dah puas dari kecil sampai tua kita bercakap. Betul? Kalau nak jadi orang tua yang bahagia, jangan banyak cakap. Sebab orang muda kita tak laku lagi dah. Itu zaman dulu apa. Letih lagi. Betul? Ini kekuatan. Maka kita ambil kekuatan balik. Kenapa Isra' Mi'raj itu sangat mahal untuk kita bawa ke dalam hati kita untuk masuk ke bulan Ramadan. Tadi kita kata tadi, ya Maha suci Allah yang surah Isra ayat 1. Yang maksud Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Allah tahu tak yang dijalan itu nama apa? Allah tahu tak nama Muhammad? Tahu, tapi dalam surah Isra ayat 1, Allah tak sebut Maha suci Allah yang menjalankan Muhammad, tak ada. Tapi Allah sebut Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Itu terjemahannya. Okay? Bermakna dalam ayat itu Nabi Muhammad sudah diakui sebagai hamba. Boleh nampak? Nabi sudah diakui Allah sebagai hamba-Nya yang menjalankan hamba-Nya. Betul? Kita siapa? Kita siapa? Hamba siapa? Hamba Allah kata siapa? Bila Allah cakap dengan kita? Ayat mana kata Allah kata kita? Ni kekuatan yang kita nak angkat. Kalau Nabi, surah Isra, Nabi diakui sebagai hamba. Tapi kita baru ngaku-ngaku. Kita yang kata kita hamba, betul tak? Bukan Allah kata. Tapi Nabi Allah kata. Bila Allah kata maknanya diakui atau mengaku. Kita ni apa? Ngaku-ngaku. Sudah sedar diri sikit. Kita ngaku-ngaku tapi belum tentu diakui. Untuk diakui. Kita minta Ramadan. Jadikan Ramadan ini kita layak akui, ya Allah, aku puasa kerana-Mu, ya Allah. Aku berbuka dengan rezeki-Mu, ya Allah. Angkat doa ini, angkat ibadah ini, jadikan ibadah ini ibadah paling berkah, ya Allah. Itu yang kita baca sebelum makan. Betul tak? Allahumma laka sumtu, betul? Maka kekuatan yang nak dia bangun, sekali lagi, kita kalau Nabi diakui di bulan Rejab sebagai hamba, kita minta dengan Allah, ya Allah, bila kamu akui Muhammad sebagai hamba,
Akuilah aku juga sebagai hamba, sebab aku sudah lama mengaku nak jadi pengikut Rasulullah. Aku mengaku bukan bukan diakui. Apa bezanya? Mengaku kita kata, betul? Diakui orang kata. Boleh nampak? Jadi kekuatan yang nak dibangun, minta maaf lah, faham je dok entah lah. Tala je lah. Nak bagi tahu bahawa kita ni belum tentu diakui. Sebab itu kita diminta untuk pertama jumpa bulan Syakban, betul? Apa ada bulan Syakban? Nisfu? Apa kita buat? Baca? Yasin berapa? 3 kali. Untuk dapat apa? Ampunan. Betul? Untuk dapat ampunan. Siapa yang layak dapat ampunan? Yang paling layak dapat ampunan, orang yang sudah diakui sebagai hamba. Oleh itu sekali lagi bila kita baca ayat itu, angkat tangan doa banyak-banyak masa Ramadan. Ya Allah, akuilah aku sebagai hamba-Mu dan terimalah semua amalan aku yang aku buat di bulan Rejab, Syakban dan Ramadan. Sebab 3 bulan ni dikaitkan Allah dengan Ramadan, betul? Pertama, ya Allah, Tuhanku berkat kami di bulan Rejab dan Syakban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kemudian, ya Allah, Tuhanku berkati kami di bulan Syakban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Lah ni dah sampai. Rasa bahagia ke tak? Allah angkat doa kita. Aku berdoa daripada bulan Rejab. Itu yang berdoa lah. Yang tak berdoa pun sampai. Betul? Jadi kekuatan yang berbezanya kita, siapa yang sampai dengan doa, siapa yang sampai dengan keinginan, siapa yang sampai tertiba je. Dah nak puasa Memang baik. Jom makan dulu, esok tak boleh makan. Betul? Itu yang tiba-tiba, dah jumpa Ramadan. Dia tak cerita bulan Rejab, tak cerita bulan Syakban. Betul? Bila jumpa Syakban, pertama tadi kita kata Nabi dijalankan malam. Bermakna malam ialah masa-masa untuk ibadah. Kita siang malam tidur. Letih masak banyak. Tarawih 8 je tapi letih no. Banyaknya letih. Betul? Ini pun letih sikit lagi kan. Panas. Alah panas letih. Ngantuk Okay, nampak tak? Kita rasa bulan Ramadan ni bulan renyuk. Faham bulan renyuk? Bulan letih Puasa ke tak? Puasa. Tapi masam sangat. Puasa. Nak gelak apa puasa. Letih. Kita banyaknya muka macam tu. Makin tengah hari makin renyuk. Faham? Dan petang lagi renyuk. Jangan bising. Ibu nak masak kamu. Duduk sana. Lagi angin satu badan. Sebab kita tidak berdoa dari awal untuk jumpa Ramadan. Kita tiba-tiba je, minggu depan puasa, balik kampung dulu makan. Ya. Betul? Jadi pertama tolong ambil kira, Allah dah bagi tahu Rejab bulan ibadah. Allah jumpa Rasulullah waktu malam. Bermakna kita ibadah malam kita itu hubungan dengan Allah jauh ke dekat? Sangat dekat. Boleh faham? Ini kekuatan yang kita nak faham. Dekat ke jauh? Siapa rasa jauh dengan Allah? Siapa rasa dekat dengan Allah? Puan rasa jauh ke dekat? Dekat. Apa tanda dekat? Cuba buka sikit mulut pergi dengar. Apa tanda dekat? Senang bangun awal pagi. Okey. Dapat bangun maknanya pukul berapa bangun? Pukul 3? Pukul 2? Pukul 4. Siap untuk makan je lah. Tak sempat buat apa dah. Nak urut ikan lagi, sayur lagi, buat sambal lagi, buat ayam asam lagi. Letih weh. Ini kekuatan. Okey, kita nak bangun kekuatan bahawa Rejab itu mengajar kita waktu paling dekat dengan Allah ialah malam.
Jadi tolong gunakan semua malam yang kita dah praktis bangun awal ini. Sebab itu dia kata Ramadan bulan tarbiyah. Ramadan apa kita kata university. Ramadan pusat latihan. Kerana dia melatih kita jadi baik, betul? Tapi mukanya panjang-panjang juga. Dah baik ke belum? Baik kita nampak kat muka weh. Yang kata mana tahu. Senang-senang kata orang jahat. Ni duduk bersilanya, bukan pergi duduk tengah panas. Sebab kita jarang relax. Jarang rasa lapang. Jadi muka kita, bila nak habis ceramahnya? Nampak tak? Jadi sepatutnya bulan, kita dah dapat bulan Syakban, betul? Syakban dapat ampunan, betul? Kita mohon ampunan, betul? Orang yang dapat ampunan macam mana rasa? Bahagia. Orang dapat ampunan, dia cinta dengan Allahnya makin dekat. Orang yang dapat ampunan, dia suka nak buat baik. Dia tak nak buat jahat. Dia kawal diri dia. Tanda Allah terima ampun, Allah bagi ampunan, dia seronok sangat nak buat apa saja yang ada kaitan dengan Tuhan. Apa kaitannya dengan agama. Kalau dia diterima ampunan, dia nak jadi paling baik. Jangan ngumpat dosa. Okay? Jangan masam dengan orang. Boleh nampak? Jangan kasar dengan orang. Atau dia kasar macam mana? Lantak dah dia kasar. Kita jangan kasar. Saya bagi salam, dia tak senyum pun. Waalaikumsalam. Bagi je. Jangan cerita apa orang bagi balik. Boleh? Tak kuasa aku negur dia. Kita negur dia buat dia nongeng je, kata orang Perak. Buat tak tahu je. Oh, letih kita. Maka sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Ramadan yang paling hebat adalah Ramadan yang dibawa pakai hati. Sebab Isra' Mi'raj mengajar hati. Mengajar fikiran. Mengajar perasaan. Boleh? Sebab itu sebelum naik Isra', Nabi dibawa ke mana? Ke Telaga Zamzam untuk dibedah, disucikan hatinya. Supaya tak ada lagi kekotoran padanya. Dia sudah diumumkan sebagai seorang yang paling baik. Al-Amin. Betul? Tapi nak jumpa Allah, kena berjumpa dengan cara paling baik hati. Baik hati maknanya apa? Dalam hatinya tak ada sombong, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada sakit hati, tak ada dendam, tak ada apa-apa. Kosong. Sebab itu calon syurga itu, seorang pemuda Ansar yang dinobatkan Rasulullah 3 kali sebagai calon syurga. Bila sahabat tanya, apa yang kamu buat ibadah sampai Nabi kata, kamu 3 kali disebut Nabi jadi calon syurga. Okay? Aku tak banyak ibadah. Tapi aku tak ambil pusing apa pun orang kata tentang aku. Orang nak kata sombong, orang nak kata kedekut, orang nak kata apa ke gitu gini, aku tak payah. Bagi tenteram hati. Jangan masukkan apa orang kata tentang kita, yang elok atau yang tak elok. Kalau yang elok tu kembang lah kan. Warak lah dia. Memang kita dah hijrah. Kalau kena yang tak elok, apa? Ingat engkau seorang yang baik. Aku pun nak baik juga. Nampak tak? Jadi jangan apa orang kata itulah kita balas. Kosong. Sebab itu orang calon syurga itu orang yang hatinya tenang. Orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya tak nak cerita pasal orang. Tak nak kisah apa orang cakap. Dr. Rubiah tu menceramah laser. Laser. Boleh panggil, boleh tak panggil. Betul? Yang kata hantu. So laser panggil juga. Marah apa? Gasaklah apa orang nak kata. Ini calon syurga ni. Nak bermakna macam mana kita boleh dapat perasaan itu? Perasaan senang hati dengan semua orang. Walaupun orang tu tenyih kita hari. Tenang. Perasaan lapang. Perasaan tak ada kaitannya dengan orang. Faham tak?
Orang kata sombong ke, orang kata kaya ke, orang kata bergaya ke, orang kata busuk hati ke, orang kata action ke. Lantak lah. Jangan pusing. Allah, dia yang kata saya semalam. Ni dia yang mula-mula bagi cakap fitnah kita. Hantar WhatsApp ni. Je. Oh Allah. Sebab WhatsApp je habis semua ibadah. Boleh nampak? Maka Ramadan dilatih supaya pertama orang yang layak masuk Ramadan, orang yang dapat ampunan. Kita tahu tak kita dapat ampunan ke tidak? Sebab itu Nabi kata semua orang nanti masuk ke bulan Ramadan. Tapi dia akan dapat hanya lapar dan dahaga saja, tak dapat hadiah. Tak dapat pahala. Kerana dia masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan hatinya kotor. Dengki pun dia, hasad pun dia, sakit perut pun dia, sakit hati pun dia. Nampak tak? Jealous pun dia, kedekut pun dia. Ya Allah, muka. Tu tak sedekah lagi tu. Bulan Ramadan ni derma bulan lambat. Biarlah lambat, awak nak bagi, tak nak bagi sudah. Betul? Kita sibuk muka dia lagi. Loh. Semalam dah datang dah muka ni. Nak pergi minta lagi. Loh. Nak bagi, tak nak bagi. Diam. Tapi kadang-kadang bagi sebab tak ada orang kata apa? Tak ada orang kata kedekut. Bagi sebab orang ada. Bagi sebab kerana orang. Bukan kerana Allah. Maka sekali lagi, Ramadan kita hanya menerima mereka-mereka yang hatinya bersih. Hatinya bersih. Nabi dibelah hatinya, dibasuh semua je darah-darah hitam yang ada di hati untuk melayakkan dia masuk naik ke langit, jumpa Allah. Kita jumpa Allah bila? Masa solat, betul? Kalau masa tak solat, tak jumpa Allah. Sekarang ni jumpa Allah ke tak? Tuh lah jumpa ke tak? Ada ke? Itu tanda kita tak perasan Allah bersama kita. Kita tak perasan Allah tengok kita. Kita tak perasan Allah nilai kita. Kita tak perasan Allah hukum kita. Kita tak perasan Allah bagi hadiah untuk kita. Yang perasan apa? Bila dapat rezeki, Alhamdulillah. Okay. Boleh nampak? Dapat kesulitan sikit. Ya Allah, macam mana lah Allah nak aku ni solat. Tapi bagi susah juga. Ya Allah, macam mana ya? Marah. Jadi kita jumpa Allah bila? Dah tak tahu nak agak dah. Kita jumpa Allah 24 jam. Tak ada masa kita tak ada dengan Allah. Sebab itu bila nak buat apa-apa, Allah tengok ni, Allah tahu ni, Allah nampak ni. Jangan masa bahagia, Alhamdulillah. Masa susah, Ya Allah. Baru ingat Ya Allahnya. Masa sehat, masa sakitnya, Ya Allah, Ya Allah. Jadi tunggu sakit baru rasa ada Allah. Tunggu hilang baru rasa ada Allah. Tunggu sesak baru rasa ada Allah. Betul? Salah. Maknanya kita jadi hamba Allah bermusim. Ini bulan Ramadan ni. Semua jadi hamba Allah. Bila derma paling banyak? Bulan Ramadan bagi ni bulan puasa. Sebab itu bulan puasa berlambat-lambat orang minta derma. Apa sebab? Kerana bulan Ramadan bulan di mana Allah nak masukkan semua orang, semua umat Muhammad ke syurga. Sebab itu Allah buka lantai sebesar-besarnya, buka peluang sebesar-besarnya, buka bakul sebesar-besarnya untuk semua orang dapat sedekah. Semua orang dapat menderma, semua orang dapat bantu orang lain. Semua orang dapat buat baik. Boleh nampak? Jangan tengok orang minta derma dah. Derma lagi. Akhir ada kat sini. Semalam tu sini, terus sini. Kita pula marah dia. Nak bagi, tak nak bagi. Suka sendirilah. Orang bagi kamu tiket untuk masuk syurga. Sebab apa? Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah bentangkan seluas-luasnya syurga.
Allah bentangkan sebesar-besarnya ampunan. Allah lambakkan semua yang dikatakan kasih sayang. Rasa tak? Kalau tak rasa, kosong. Itu nampak tu. Duduk tidur, nyandar tidur, tengok TV tidur. Makan je tak tidur. Letih weh berpuasa. Yes. Tu. Nak kuliah dah pun susah berpuasa. Tadi lepas sahur tak tidur. Kalau ada yang ngantuk silakan. Minta usik. Betul kata tidak? Kita merasa akhirnya bulan Ramadan jadi beban. Bulan Ramadan jadi tak gembira. Bulan Ramadan jadi sesak masanya. Apa sebab? Sebab kita tak dapat gambarkan besar mana hadiah yang Allah bagi. Boleh nampak? Jadi kekuatan yang kita nak angkat sekali lagi, kita tahu kita hamba Allah. Kita minta Allah akui kita sebagai hamba Allah. Betul? Kita nak masuk Ramadan setelah dapat ampunan. Kenapa nak kejar Ramadan ni besar-besar ni? Kerana Syakban marin kita minta apa? 3 benda kita minta apa? 1 ampunan, lagi 2? Udah lupa lah pula. Kan baca Yasin 3 kali kan? Siapa yang baca Yasin 3 kali? Angkat tangan. Semua. Okey, minta apa lagi? 2 lagi. Dah lupa dah. Macam mana Allah nak tunaikan? Kamu yang minta pun lupa. Apa aku minta dengan Allah? Ya Allah. Dah. Tak ingat lagi? Loh, kena empuk kepala ni kan. Kita minta panjang umur. Ni kekuatan panjang umur yang kita nak angkat. Siapa pertama minta ampunan, betul? Siapa minta ampun buat dosa lagi tak? Tapi dah lupa minta apa. Sebab itu kena ingat. Aku minta apa bulan Syaban? Supaya bulan Ramadan aku diterima Allah untuk nak tunaikan permintaan. Siapa buat permintaan, dia kena proses, betul? Siapa nak minta kerja, diisi borang, betul? Dah isi borang, dia kena buat apa? Interview, betul? Siapa boleh kerja tak ada interview? Tak ada. Sebab kalau kamu dah minta, kamu mesti ada kerjanya. Jadi minta pertama tadi nak dapat ampunan. Tanda ampunan apabila orang itu dijaga Allah untuk tidak lagi melawan Allah. Kalau masih seronok buat dosa, masih seronok ngumpat, masih seronok tengih orang, masih seronok muka masam, masih seronok maki-maki orang, bermakna apa? Dah dapat ampunan belum? Belum. Orang yang dapat ampunan, orang yang dibimbing Allah. Sebab itu kita dapat kisah pelacur yang bagi anjing minum. Betul? Apa sebab dia akhirnya masuk syurga? Orang yang ada perasaan ihsan, ada perasaan simpati, ada perasaan kesian, ada perasaan nak tolong, itu adalah hati yang sangat baik. Okay? Hati yang sangat baik ini Allah bantu dia. Allah jumpakan dia dengan penderma. Seorang kaya yang menderma, dia menderma kepada pelacur ini. Bila orang ramai kata, pasal apa hang bagi duit hang banyak-banyak kat pelacur ni? Dia pelacur buat dosa banyak. Carilah orang baik-baik. Betul? Apa orang-orang kaya dia cakap? Aku bagi derma ini pada yang pelacur ini supaya dengan duit ini dia tidak lagi menjadi pelacur. Maka Allah akan bagi buka rezeki untuk dia. Okey, ditemukan dengan penderma yang hebat. Aku dah banyak duit, tak payah lagi melacur. Akhirnya dia beri bimbingan, dia jumpakan dengan orang baik, dia jumpakan dengan tok guru, dia jumpakan dengan majlis ilmu. Akhirnya dia hijrah. Betul atau tidak? Dah hijrah, dah ibadah, baru dijanjikan Allah syurga. Jadi kalau kita dapat ampunan, bermakna Allah benarkan, Allah izinkan, Allah seronokkan kita untuk datang majlis ilmu, untuk datang baca Quran, untuk datang tadarus, untuk datang buat baik, untuk datang tolong orang, untuk bagi derma.
Itu tanda Allah bimbing dia untuk jadi lebih baik. Supaya layak masuk Ramadan. Masuk Ramadan belum tentu jumpa syurga. Betul? Kerana nilai Ramadannya itu yang menentukan dia masuk syurga ke tak. Okey? Macam mana nak kata nilai Ramadannya? Orang yang Ramadannya masih lagi sakit hati, bengkak, benjol, kedekut, ngumpat. Allah tak hendak Ramadan dia. Okey? Sebab itu Nabi kata, semasa di dalam masjid, dalam masjid di Madinah, Nabi amin, amin, amin. Masa nak naik ke mimbar, tangga mimbar tu 3 biji. Ada 3 biji nak naik ke mimbar Rasulullah. Nabi amin, amin, amin. Naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Sahabat kata, aku tak dengar siapa-siapa cakap. Kenapa Nabi cakap amin, 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 amin? Betul? Ya Rasulullah, tadi kamu aminkan apa? Kami tak dengar apa orang berdoa ke orang bercakap ke, tak dengar suara apa-apa pun. Okey, apa Nabi cakap? Apa Nabi jawab? Jibril berdoa. Okey, Jibril berdoa 3 doa yang aku aminkan. Kalau Jibril doa, besar ke kecil doanya? Besar. Kalau Nabi yang aminkan, aminnya hebat ke tak hebat? Hebat. Okey. Apa dia ya Rasulullah 3 doa yang didoakan oleh Jibril sehingga kamu mengaminkan? Kongsilah dengan kami. Apa doa Jibril yang pertama? Ini nak masuk Ramadan. Orang yang paling celaka, akan celakalah seseorang itu kalau dia ada ibu dan ayahnya, tetapi ibu dan dia tidak sempat berbakti untuk ibu dan ayah. Dia tak sempat menjaga ibu ayahnya yang telah tua. Ibu ayah yang telah pikun. Okay. Siapa mak anak-anak yang tak sempat nak jaga mak ayah yang masih hidup? Okay. Bermakna dia anak yang celaka. Ini Jibril cakap. Nak bagi tahu kita. Sebab itu Syakban, siapa yang dapat ampunan? Siapa yang dapat ampunan? Yang tak dapat siapa? Yang tak dapat ampunan bulan dalam nisbu Syakban, pertama ialah orang yang syirik. Kedua, orang yang memutuskan silaturahmi. Orang yang tidak berbaik dengan keluarganya, adik-beradiknya. Orang yang masih ada dendam dalam hatinya. Orang yang tidak boleh memberi maaf dan tidak boleh menerima maaf. Tak minta maaf dan tak dapat maaf. Okay. Ada orang aku dendam dengan dia. Tengok muka dia sampai kiamat aku tak ampun. Jangan. Itu manusia paling celaka. Tak baik dengan mak ayah, tak baik dengan adik-beradik. Minta ampun lah. Semua ibadah tu tolak. Jibril doa ni. Sebab itu tolong tengok balik. Kamu dah jadi anak soleh-solehah ke belum? Kamu dah jaga mak ayah ke belum? Kerana itu tiket kamu pergi syurga. Nak masuk Ramadan. Tapi kamu durhaka dengan mak ayah. Kamu tak peduli dengan mak ayah. Kamu biarkan mak ayah. Kamu buatkan mak ayah kamu seperti sampah. Puasa 80 bulan pun tak lepas. Beribadah 4 lori pun tak lepas. Kamu akan jadi umat kamu jadi umat celaka. Itu yang pertama. Yang kedua, kan Nabi kata celaka aminnya 3 kan? Yang kedua, kenapa orang yang macam ni tak layak masuk Ramadan? Okay? Allah tak andak ibadah dia. Okay? Sebab itu mak ayah itu serambi kata orang. Senjata ataupun kunci nak jumpa syurga, nak dapat ampunan Allah. Kamu tak dapat ampunan Allah kalau kamu belum dapat ampunan dari mak ayah. Jangan main-main ampunan dari mak ayah. Sangat mahal untuk kita didapat bahagianya di dunia. Bahagianya masuk Ramadan. Celaka yang kedua yang didoakan oleh Jibril untuk diberitahu pada Rasulullah. Okay? Orang yang masuk bulan Ramadan, okay?
Orang yang diterima masuk ke bulan Ramadan tapi tak ada satu kebaikan pun yang dia buat. Okay? Tidak bertambah sebarang kebaikan dalam dirinya. Tak ada amal-amal yang membantu dia tunjukkan sayangnya dengan Ramadan, bahagianya dengan Ramadan. Keberkahan yang Allah lambatkan di bulan Ramadan ini. Ya Allah, pertama rahmah, kedua ampunan, ketiga syurga. Maka celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi tak jadi baik. Tak berubah jadi baik di luar Ramadan. Dia akan masuk Ramadan, lintas Ramadan, tak dapat apa-apa di luar Ramadan. Ini orang celaka, kata Jibril. Kalau Jibril kata celaka, makna kita hidup sengsara. Allah tak hendak amal orang ini. Okay? Jelas? Sebab itu ada orang puasa tak makan tak minumnya. Lain semua buat. Ngumpat jadi, marah jadi, ngamuk jadi, baran jadi, tak panas baran tak habis-habis. Marah maki orang tak habis-habis. Kosong. Kerana hatinya masih sangat kotor. Yang ketiga. Amin yang ketiga. Ini kita nak bagi tahu supaya hati kita terus bersih. Sebab ibadah Ramadan hanya orang baik sahaja. Orang yang tidak berazam nak jadi baik. Tidak ada cita-cita nak jadi baik, nak buat baik, nak tambah kebaikan. Saya tak ada baik sangat, tapi tak ada ngumpat dah. Tak. Saya bukan kaya sangat dah sedekah, tapi bagilah RM1. Apa kerana kau bagi RM1 tu? Kamu jangan syukur, kamu jangan tunggu kaya untuk sedekah. Sedekahlah masa kamu bila-bila pun. Kerana orang yang bahagia, orang yang bagi. Kemudian Allah bagi. Saya kau jadi orang kaya. Saya nak derma dan dah. Bahagialah dulu sedekah, kemudian Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ketiga tadi, belum ada lagi. Amin yang ketiga. Yang Allah kata, ya Rasulullah, aminkan doa Jibril ialah apa? Orang yang disebut nama Rasulullah, tetapi dia tidak berselawat. Disebut nama Rasulullah, dia buat de aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong. Nabi nanti tak kenal kita. Kalau kamu dengar disebut nama Muhammad, kamu buat dia. Letih, celaka hidupnya. Bila celaka di dunia, akhirat selamat tak agak-agak? Letih weh. Kalau di dunia tak selamat, dunia tak dapat syurga yang bahagia, dunia tak dapat ketenangan, dunia tak dapat kesabaran, ampun. Tak akan jumpa, tak cecak syurga yang sana. Jadi tiga-tiga ini ada kaitannya dengan hati. Tiga-tiga ini ada kaitannya dengan amal. Tiga-tiga ini ada kaitannya hubungan dengan manusia dan kaitannya dengan Allah. Boleh nampak setakat ini? Bermakna kita baru seminggu. Dah seminggu belum? Belum. Nak cepat habis dah. Nak raya lah ni. Betul tak? Bermakna sekali lagi Ramadan merupakan pusat untuk mengubah diri. Sebab itu kita kata, apa sebab puasa? Apa sebab puasa? Apa sebab puan puasa puan? Tanya je, tak payah jeling-jeling ke atas. Tak ada jawapan ke atas. Macam mana? Salah tak apa, bukan hukum gantung. Saya nak balik. Nak bersihkan hati untuk amal ibadat. Ya Rabbi, syukur. Itu salah satu. Itu syarat. Bukan matlamat. Kalau kita tak tahu apa yang kita nak dapat. Apa yang kita nak dapat itu tak tahu. Jadi kita tak berapa seronok. Sebab kita tak ada apa? Apa nak kata? Tak ada motivasi nak buat. Ramai orang tahu niat puasa, betul? Allah minta maaf. Jam tu betul ke?
Betul lah. Ampun. 10.5 okey ke? Jadual yang dibagi 10 suku. Jadi 3 suku orang Kenyang. Okey. Kita sikit lagi boleh? Ampun tuanku. Oi, datang jauh ni main. Umur dah ujung-ujung. Okey. Jadi maknanya kekuatan yang kita nak angkat tadi apa? Kita kena tahu. Apa sebab masak? Nak makan. Kalau tak ada orang makan, sakit hati ke tak? Marah. Ya Rabbi. Bermakna dia masak kerana siapa? Kerana orang. Masak tak makan. Suruh masak tapi tak makan. Marah ke tak marah? Sebab kita buat kerana manusia. Kita masak tujuannya suruh dia makan. Okay? Jadi puasa tujuan pertama niat puasa. Semua orang tahu niat puasa. Betul? Tapi apa sebenar niat dia untuk berpuasa? Niat dia bukan niat puasa. Apa matlamat dia? Apa sebab dia puasa? Tanya je. Kerana perintah Allah. Ya Allah, tahu pun. Takut nak jawab soalan senang sangat. Okay. Taat perintah Allah nak jadi apa? Nak jadi apa? Nak jadi pertama lebih baik dari sekarang. Kalau dari sekarang markahnya 8, tak adalah jahat sangat. 8 tu. 8 pas 10. Betul? Dengan puasa, dengan Ramadan, kita nak markah kita jadi 16. Bukan 8 lagi. Di luar Ramadan, kita nak markah kita jadi 16. Artinya double. Faham tak? Ramadan membantu saya untuk jadi lebih baik. Sebab apa? Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah sediakan pengampunan yang paling luas. Semua orang yang jadi calon-calon neraka, diampun Allah paling ramai di bulan Ramadan. Kita calon syurga ke calon neraka? Ngaku. Boleh nampak? Dosanya 4 lori ngaku nak masuk syurga apa? Syurga Firdaus. Syurga Firdaus tu tempat siapa-siapa? Tempat para nabi, anbiya, aulia. Nabi bukan, ustaz bukan, rasul bukan. Betul ke tak? Allah tak sedar diri. Contoh. Kalau kita nak masuk syurga Firdaus, kita mesti baik macam Rasulullah. Kita kena baik macam Khadijah. Bagi semua harta untuk agama. Baru layak nak dapat syurga Firdaus. Sebab itu Nabi Musa. Minta maaf sikit lagi jamnya. Atitul Banzir. Okay. Bergaduh dengan masa ni, itulah dia. Nabi Musa minta dengan, Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah macam kita bercakap di sini. Okay? Ya Allah, aku nak tanya kamu. Syurga yang paling bawah tu, yang tingkat 8 belah bawah tu, siapa duduk? Okay? Kenapa kamu tanya? Kamu kan ke utusannya Allah. Kamu bukan ke nabinya Allah. Betul? Kenapa kamu nak duduk syurga paling bawah? Sebab aku pernah buat dosa. Aku pernah lempang orang mati. Faham tak? Dosa membunuh adalah dosa paling besar. Oleh kerana dosanya paling besar, maka aku tak nak masuk neraka sebab dosa itu. Aku dapat syurga yang last tu pun jadi. Nak bagi tahu kita jangan teringin sangat nak ke syurga Firdaus tu. Kalau belum cukup baik, kalau belum pemurah, kalau muka masih belum tak boleh senyum lagi, kau tengok orang masih jegil-jegil lagi, kedekutnya 4 lori lagi. Semalam dah bagi, tak payah bagi lagi. Betul? Bermakna kita kena jadi paling baik. Kalau Nabi minta syurga lapis yang ke-8,
Kita nak yang mana? Nak Firdaus juga, tapi dosanya 4 lori. Maka di bulan inilah kesempatan untuk kita mengadu dan minta dengan Allah melalui ibadah. Bukan melalui tidur. Bulan Ramadan bukan bulan tidur, bulan ibadah. Maka dengan banyaknya buat ibadah tambahan. Bukan ibadah yang serupa tak puasa. Solat Zuhur pukul 3.30. Habis solat Zuhur terus asar. Jamak terus. Kalau itulah cara di luar puasa dan diulang dalam bulan puasa atau di bulan Ramadan, agak-agak dapat tak agak? Agak-agak jadi lebih baik agaknya. Tapi ada pula kata, yang penting buat. Ada orang tak buat langsung. Jangan banding orang kosong tu. Kita nak, tadi Nabi nak syurga yang paling bawah. Kita nak paling atas. Ya Allah, dosanya ada 4 lori. Nabi 1 je dosanya. Nabi Musa berapa dosanya? 1 je. Nabi Adam berapa dosanya? 1. Kita ada berapa? Ngumpat aja ada 40 lori. Betul? Sakit hatinya ada 10 lori. Boleh nampak? Sombongnya ada 4 lori. Betul? Jadi sekali lagi tolong ambil kira bahawa hadirnya bulan Ramadan, Allah nak bagi semua kita. Ada orang tak nak masuk syurga kan? Semua nak masuk syurga kan? Jahat kot mana pun masuk syurga. Itu Min bertanya dengan pelacur-pelacur masa pertemuan dengan mereka. Bila agaknya nak berhentinya? Kemudian tu esok berhentilah. Taubatlah kita. Kita pun nak syurga juga. Betul? Bermakna apa yang Min nak tinggalkan ialah bulan Ramadan, bulan memburu ampunan. Ampun. Okay? Jadi kenapa puasa? Kenapa jaga diri di bulan puasa? Kenapa nak buat baik di bulan puasa? Kerana di bulan ini Allah sediakan satu ruang ampunan yang paling besar. Aku nak masuk dalam ruang ampunan itu. Dulu kita macam Syakban dah minta, ya Allah itu aku, bagi aku panjang umur. Ya Allah. Ada tak? Satu daripada Yasin tu apa? Minta panjang umur. Puan minta berapa agak-agak kalau umurnya nak buat? Sekarang Puan umur berapa? 61. Agak-agak nak minta panjang umur tu nak sampai berapa? Kemarin baca Yasin minta panjang umur kan? Nak berapa? Ada tak? Ramai orang minta tapi tak pernah bagi tahu nak berapa. Macam mana Allah nak bagi? Faham tak? Umi izin Allah 72. Minta dengan Allah kod boleh sampai 80. Kod. Mesti ada targetnya nak berapa. Faham tak? Supaya dalam tempoh itu Allah bagi kita bagi walau malam nanti kedua meninggal baca Al-Fatihah, kesian orang tua ni tak sempat 80. Nampak tak? Sebab kita kena ingat balik apa kita minta bulan Syakban. Nak baiki diri supaya apa yang kita minta di bulan Syakban itu Allah bagi. Jadi bulan Ramadan ini bulan proses untuk kita buktikan pada Allah bahawa aku dah minta panjang umur, aku dah minta rezeki. Ya Allah. Macam mana nak tambah rezeki? Itu Allah punya kuasa. Mesti ada usaha jual kuih raya 4 lori ya, baru tambah rezeki. Okey, artinya buat kuih apa? Badak berendam banyak-banyak. Contoh ni bulan puasa kan banyak gerai-gerai hidup. Artinya kita minta di bulan Syaban. Ingat tak? Berkati kami di bulan Syaban sampai habis ke bulan Ramadan. Betul? Kita dah minta 3 perkara di bulan Syaban. Betul? Tapi kita lupa. Kenapa? Nak panjang umur tapi tak tahu berapa panjang kata Allah. Kamu minta, kamu tak tahu. Nak berapa?
Sebab bulan Ramadan, bulan Allah kabulkan semua permintaan kalau ikhlas kerana Allah nak apa sebut je. Betul ke tidak? Betul. Minta rezeki. Mestilah usahanya ada. Kau tak ada usaha, macam mana nak tambah Allah, nak tambah rezeki, betul? Artinya bertambah rezeki untuk ibadah, tambah rezeki untuk dekat dengan Allah, tambah rezeki untuk baik dekat dengan manusia. Yang ketiga apa? Minta? Udah lupa lah pula. Satu, kita kata dapat ampunan. Kedua, nak dapat panjang umur. Ketiga, rezeki dah sebut dah. Rezeki itu Allah lempahkan di bulan Ramadan dengan syarat kamu sedekah sebanyak-banyaknya. Lebih banyak kamu bagi, Allah balas balik ratus-ratus kali ganda. Tapi kalau bulan Ramadannya kedekut, bulan Syaban minta tambah rezeki. Dapat ke tak dapat? Tak dapat. Give first. The more you give, the more you get. Lebih banyak kamu bagi, lebih banyak dapat. Mana dia bagi-bagi tak dapat-dapat pun. Bukan datang golek-golek-golek. Kamu mesti berusaha. Maka sekali lagi minta ampun, minta maaf dengan waktu yang dibekalkan. Maka sekali lagi tolong ingat. Saya masuk bulan Ramadan untuk elak daripada celaka tadi. Ingat tak? Celakalah orang yang masuk Ramadan tapi perangai tak berubah. Yang laser-laser juga, yang sombong-sombong juga, yang kedekut-kedekut juga, yang dengki-dengki juga, yang mengumpat-ngumpat juga. Apa tak gunanya? Akhirnya Nabi kata dapat lapar dan dahaga. Ibadah tak bertambah, zikir tak bertambah, solat sunat tak bertambah, buat baik tak bertambah. Maka sekali lagi kita minta. Saya nak masuk Ramadan ini, nak minta Allah tunaikan doa saya masa di bulan Syakban. Kemarin minta panjang umur, minta rezeki, minta ampunan. Ini kekuatan yang kita nak mangkuk. Ketiga. Pertama, panjang umur. Kedua, ampunan. Ketiga, rezeki. Maka aku nak tiga-tiga doa aku ni, tiga-tiga permintaan ni Allah kabulkan dengan kebaikan yang aku buat masa Ramadan. Boleh nampak? Bermakna masuk Ramadan nak menjadi bertambah lebih baik. Lebih baik ibadahnya, lebih baik sedekahnya, lebih baik hubungannya dengan Allah, lebih baik hubungan dengan manusia, lebih baik hubungan dengan jiran, lebih baik dengan hubungannya dengan adik-beradik, baik dengan kawan-kawan dan semua. Boleh? Kerana apa? Kenapa puasa? Kerana bulan ini Allah sediakan ampunan selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk mereka yang pernah berdosa. Kita banyak dosa ke sikit? Banyak, ada 4 lori. Pendosa-pendosa semua kita. Jadi kalau Allah sediakan pengampunan tapi kita tak rebut, rugi ke tak? Sangatlah rugi. Mudah-mudahan kita tidak membiarkan Ramadan ini berlalu tanpa kita dapat ampunan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi